InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama berkumpul dan sama-sama kita mendengar dan berbincang berkenaan dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan tarbiyah akhir zaman, bersangkut paut dengan pembinaan pembentukan al-mahdiyin, golongan orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman. Kita telah melalui siri-siri dan pada hari ini saya rasa mungkin dah sampai ke siri yang ke-25 kuliah duha kita. Bagi mereka yang tertinggal, mungkin kalau boleh saya minta supaya dapat mengikuti siri-siri tersebut, kerana kita melakukannya secara bersambung-sambung supaya kita tidak ketinggalan ataupun kita tidak boleh nak faham nanti kalau kita tak ikut. Jadi pada hari ini mula-mula kita beristighfar pada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu peluang yang besar, iaitu kita boleh kembali kepada Allah, boleh bertaubat, boleh bersih. Siapa yang bertaubat dengan ikhlas, bertaubat sungguh-sungguh, maka Allah akan bersihkan dosa dia. Walau banyak mana dosa dia. Walau banyak mana dosa dia. Jadi Allah Taala memberikan gambaran kepada kita bahawa ada dua saja jenis golongan. Ada dua saja jenis golongan dari sudut hambanya. Yang pertama, hambanya yang bertaubat. Orang Islam ni, yang pertama hambanya yang bertaubat, dan lawan kepada hamba yang bertaubat itulah hamba yang zalim. Jadi ada dua jenis manusia. Bagaimana Allah firman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan siapa-siapa yang tidak bertaubat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, maka siapa-siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi zalim ini bukan hanyalah zalim dari segi kita menganiaya orang, tapi zalim juga bermaksud kita menzalimi diri kita sendiri. Kita buat dosa, kita buat maksiat, kita ada kelemahan, kita tak nak tingkatkan kelemahan kita, kita tak nak membina kekuatan, kita biarkan kita dalam dosa, kita biarkan diri kita tidak bertaubat. Maka sebenarnya apa yang Allah gambarkan, orang yang membiarkan dirinya dalam kelemahan, orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan tidak bertaubat, itu orang yang zalim. Orang yang zalim. Jadi pada hari ini banyak manusia yang jauh daripada agama Allah, banyak manusia yang jauh daripada kebenaran Allah. Hidup mereka penuh dengan maksiat merata-rata. Kerosakan melanda sehingga kita tidak akan berjumpa dengan seseorang pun melainkan mesti ada dosa, mesti ada kelemahan yang banyak. Melainkan orang-orang yang Allah pelihara mereka itu. Jadi kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyempurnakan cahaya-cahaya yang ada pada seseorang itu sekiranya dia berbuat zalim. Dan berbuat zalim itu bukan hanya pada orang lain, buat zalim juga pada diri sendiri.
selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tangguh-tangguh. Selawat ni jangan kita tangguh-tangguh. Begitu juga dengan taubat, jangan tangguh-tangguh. Nanti kita akan bincang bab taubat lepas ni insya-Allah. Jadi kita lihat bagaimana selawat ini dia membina kekuatan, menambahkan cahaya. Mereka yang berselawat itu, maka dia akan bertambah lagi cahaya dia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan redha, akan sentiasa memberikan barakah dan rahmat kepada orang yang berselawat ke atas Rasulullah SAW, kepada para kita kata ahli keluarga dia, pada para sahabat dia dan sekalian orang yang berjuang. Sebab itulah setengah-setengah ulama mereka mendahulukan bila nak membaca sesuatu, contohnya bila dia nak kita kata membaca doa, berzikir, baca Quran sebagainya, maka mereka akan memulakan dengan selawat dan mereka akan memulakan dengan doa, selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada para ahli keluarga baginda, pada para sahabat-sahabat, pada para ulama-ulama, guru-guru. Jadi kita nampak macam ini macam bukan ajaran Rasulullah SAW, macam kita kata selawat pada Rasulullah cukuplah kan. Tapi sebenarnya apabila kita mendoakan, selawat ni maknanya kita mendoakan rahmat, barakah dan sebagainya kepada orang-orang yang lain, terutamanya orang-orang yang terdahulu daripada kita. Dan orang yang terdahulu daripada kita ni, as-sabiqun al-awwalun, itu adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mendoakan untuk mereka, maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai orang-orang yang mencintai orang yang soleh-soleh ini. Sebab tu kita banyakkan juga doa, banyakkan juga Fatihah kepada orang yang soleh yang sebelum kita, terutamanya guru-guru kita, terutamanya orang-orang yang kita kenal yang masih hidup lagi. Kerana orang yang masih hidup ni sebenarnya lebih memerlukan doa. Dan bila kita berdoa pada mereka, alhamdulillah doa tu akan patah balik kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kita sentiasa dalam keadaan bersalawat kepada Rasulullah dengan rasa kasih sayang, dengan rasa bahawa kita ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sentiasa membetulkan niat-niat kita. Niat-niat kita macam mana saya sebut tadi, yang pertama kita nak kena sentiasa meniatkan hati kita ini untuk mendapatkan keredaan Allah. Keredaan Allah ni nombor satu. Apa-apa pun redha Allah, apa-apa pun redha Allah. Saya bekerja redha Allah, saya makan redha Allah, jumpa dengan kawan saya bersahabat redha Allah. Saya menyayangi keluarga saya redha Allah, semua redha Allah. Kita nak latih diri kita menyebut dalam hati kita, ya Allah, aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Jadi sebab tu bila walaupun kita jumpa orang yang kita tak suka, orang yang kita benci, orang yang mungkin kita marah kat dia, anak-anak kita marah kat dia, mungkin keluarga kita marah kat dia, ataupun kita kata siapa-siapalah yang kita marah, dia tidak akan sampai peringkat dendam, peringkat dengki. Malahan kita akan mendoakan dia supaya kelemahan pada dia, kemarahan yang kita kata sebab kita marah tadi, zalim ke dan sebagainya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia, supaya Allah memberikan petunjuk. Jadi orang yang bersahabat kerana Allah, maka dia sentiasa tidak ada buruk sangka dengan sahabat tersebut. Dia tidak ada buruk sangka dengan sahabat itu. Ini satu ujian. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan, puan-puan, yang mati Allah uji bukan hanya di kalangan kita dan amal kita dan ibadah kita. Allah uji juga dengan ukhuwah kita. Allah uji dengan ukhuwah kita. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada sesuatu yang daripada luar daripada tarbiyah, yang luar daripada proses. Orang yang dah mengikuti proses, orang yang telah bersama kita, tiba-tiba kita pandang sinis. Orang yang kita tahu ada kefahaman yang baik, orang yang kita tahu dia mengikuti jalan-jalan untuk memperbaiki diri dia, meningkatkan diri dia, tiba-tiba hati kita rasa benci. Tiba-tiba hati kita rasa ada sesuatu buruk sangka kepada mereka. Maka sebenarnya pada masa itu Allah sedang uji hati kita untuk mengikhlaskan hubungan kita, ukhuwah kita dengan dia. Jadi kadang-kadang kita tak perasan, kita ingat ikhlas ni amalan kita aja.
Rupa-rupanya ikhlas ni seluruh hidup kita. Maknanya kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan jiran kita, dengan semua, kita nak melihat mereka dengan pandangan ukhuwah lillah fillah, kan, kasih sayang, ikhlas. Maka pada ketika itulah baru kita perasan bahawa aku ni tak suka dia, sebab apa? Sebab nafsu aku. Aku buruk sangka pada dia sebab nafsu aku. Ada tak kawan-kawan kita, keluarga kita, sahabat kita buat salah? Banyak. Dia buat salah banyak. Tapi apakah yang menyebabkan kita masih lagi boleh bersama dia? Ialah kerana baik sangka kita pada dia, dan kerana kita ikhlas bersahabat dengan dia. Kita ikhlas bersahabat dengan dia, walaupun dia buat silap, walaupun dia buat salah, kita tetap lagi cuba nak memperbaiki apa yang ada pada kita bersama dia. Hubungan ukhuwah tadi. Kenapa? Kerana hubungan ukhuwah itu, dia bukan datang dengan sebab-sebab yang lain, tapi datang kerana Allah. Maka bila datang kerana Allah, kita akan cuba kita melihat walaupun orang tu tak betul, salah, menzalimi kita, menganiaya kita, maka kita melihat dia dengan kacamata kita dengan dia ni kerana Allah hubungannya, suami ke, isteri ke, anak-anak ke, keluarga ke, jiran ke, maka sudah tentulah kasih sayang kita tak berubah dengan kelemahan yang ada pada dia. Malahan kelemahan dia tu, oleh sebab kasih kita pada dia kerana Allah, maka kita bawa dia, bimbing dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mudah-mudah untuk nak mohon, nak minta, nak berpisah dengan dia. Terutamanya suami isteri. Suami ada kesalahan tak? Banyak kesalahan suami. Isteri ada kesalahan tak? Banyak kesalahan isteri. Anak-anak ada kesalahan tak? Banyak kesalahan anak-anak. Tapi kita lihat hari ini, oleh kerana kita tidak betul-betul memahami hakikat ukhuwah di kalangan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita, ukhuwah kekeluargaan kita tadi itu kerana Allah, maka kita tidak melihat bahawa ukhuwah itu adalah benar-benar ibadah yang perlu dijaga. Sehingga akhirnya kita banyak hari ini mudah sangat untuk bercerai dan berpisah. Mudah sangat nak bercerai dan berpisah, hanya kerana ada perkara-perkara emosi yang mengganggu antara kita dengan dia. Jadi sebab itulah kita nak kena sentiasa membetulkan niat kita, membetulkan ikhlas kita, membetulkan kita kata hati-hati kita tadi, jiwa kita tadi, supaya sentiasa benar-benar kita melakukan satu kerana Allah. Orang yang sayang kepada seseorang kerana Allah, sudah tentu dia tidak akan berpisah dengan orang itu. Allah dah temukan dia. Dan kecualilah dia Fir'aun, kecualilah dia Namrud, kecuali dia lah Abu Jahal, Abu Lahab, itu lain lah. Maknanya kita nak buat baik dengan dia, dia membawa kita kepada kekufuran, dia membawa kita kepada kelemahan, dia membawa kita kepada dosa dan mungkar dan maksiat. Itu lain lah. Kalau dia jenis-jenis Fir'aun, dia jenis-jenis Namrud, jenis-jenis Qarun, jenis-jenis yang membawa manusia kepada kejahatan, kita sayang dengan dia, tapi mungkin terpaksa berpisah. Sebab kalau kita tak berpisah, mungkin akibat buruk pada kita. Tetapi selagi dia orang beriman, selagi dia orang Islam, selagi dia menjaga ketaatan, cuma ada kelemahan-kelemahan di sana sini, maka bagi seorang yang menyayangi seseorang kerana Allah, dia sudah tentu tidak akan mudah untuk berputus asa. Dia tidak akan mudah untuk terasa hati. Terasa hati. Kita terasa hati ini dalam tarbiyah adalah merupakan perkara yang biasa. Tetapi kita nak jadikan terasa hati itu sebagai tarbawi, sesuatu yang mendidik. Apa maksud mendidik? Kita nak kena sabar. Kita terasa hati dengan orang yang rapat dengan kita. Jangan sampai kita tukar persahabatan, ikatan persaudaraan, ikatan rumah tangga dan sebagainya itu sebagai musuh. Jadi kita baiki dia, tolong dia, kita sabar, kita toleransi, supaya tidak ada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan perceraian, contohnya bersangkut paut putus saudara, kan? Jadi kita nak kena tengok balik, supaya segala yang kita lakukan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita melihat, insya-Allah pada hari ini kita telah pun berbincang di dalam perbincangan kita yang lepas, bagaimana kita menceritakan tentang tiga golongan manusia yang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut awamul muslim, golongan-golongan yang muslim, yang awam. Kenapa disebut awam? Kenapa ulama kita menyebutnya sebagai awam? Kerana mereka ni tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk nak memproses diri mereka. Mereka tidak ada keinginan untuk meningkatkan diri mereka. Mereka berpada dengan hidup sebagai seorang muslim yang buat beramal,
tetapi sekadarnya sahaja, tanpa ilmu, tanpa kesedaran, tanpa penghayatan, tanpa islah peningkatan. Malahan mereka buat dosa tanpa taubat. Mereka tak terfikir pun nak berkenalan dengan Allah. Jadi ini orang awam, orang awam Muslim. Maknanya mereka ni adalah orang-orang yang kita gambarkan sebagai orang Islam, tetapi dia tidak duduk dalam tarbiyah. Dia tidak mahu meningkatkan diri dia. Jadi orang awam Muslim ini adalah orang yang tandanya apa? Dua tanda yang besar kita dah bincang yang lepas. Iaitu yang pertama, dia mengikuti hawa nafsu. Dia Islam tapi dia mengikuti hawa nafsu. Jadi apa tanda dia mengikuti hawa nafsu? Apa tanda kita mengikuti hawa nafsu? Apabila kita hanya berhajatkan kepada kesenangan, keseronokan. Nak seronok aja, nak fikir senang aja. Apa-apa pun nak senang aja. Tak ada sedikit pun berfikir untuk nak mujahadah, untuk nak bersusah-susah. Kita makan nak senang, minum nak senang, tidur nak senang. Sebab itulah kita lihat jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia penuh dengan kesusahan. Tapi kesusahan pada mana? Kesusahan pada siapa? Bukan kesusahan pada orang yang hatinya beriman tadi, tapi kesusahan pada nafsu. Nafsu dia. Nafsu dia memang tak nak. Contohnya saya sebut ada 4 perkara. Digambarkan antara rukun-rukun ataupun perkara yang mesti arkanul mujahadah. Digambar oleh Ustaz Said Hawa rahimahullah dalam kitab dia Tarbiyah Ruhiyah. Tarbiyah Ruhiyah dia kata apa? Ni benda ni 4 ni dia kata rukun mujahadah, rukun mujahadah. Kemudian begitu juga Imam Ghazali rahimahullah pun cerita lebih kurang yang sama. Perkara-perkara yang digambarkan sebagaimana dasar. Begitu juga dengan Imam Ahmad Ibn At-Ta'irah, Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Ini semua ulama-ulama semua cerita benda yang sama. Antaranya sebut yang pertama sekali ialah kurang tidur. Kurang tidur. Siapa suka kurang tidur? Kita suka tidur kan? Sedangkan tidur tu sebenarnya lah tanda kita mati. Tanda kita mati, tanda kita tidak berfungsi. Tidur. Kurangkan tidur. Kurangkan makan. Kurangkan makan. Kurangkan minum. Kemudian yang kurangkan makan dan minum lah. Kurangkan tidur, kurangkan makan dan minum. Kemudian kurangkan berbual. Kurangkan berbual. Kemudian kurangkan bergaul yang merosakkan. Kurangkan bergaul yang merosakkan. Jadi kita lihat, maknanya dia sebut kurang ni yang susah apa? Yang susah sebenarnya bukannya diri kita, iman tadi yang susah sebenarnya nafsu. Nafsu. Jadi sebab itulah kita nak melihat bagaimana orang awam hidup dia bersama dengan nafsu. Dia tak pernah fikir nak berjihad, berjuang, bersusah payah, tak pernah fikir. Jadi kemudian yang kedua, orang awam jiwa mereka, fikiran mereka hanya tertumpu kepada makhluk. Kita dah bincang dah. Tertumpu pada makhluk. Apa maksud tertumpu pada makhluk? Kalau dia buat sesuatu, dia nak melihat makhluk puji dia. Matlamat dia supaya orang puji dia, orang suka kat dia, supaya orang tak remehkan dia, supaya orang tak cela dia, takut orang cela dia, takut orang cela dia. Ini yang kita bimbang berlaku pada diri kita, takut orang cela. Jadi tuan-tuan puan-puan saya nak sebut kat sini, kalau kita takut dicela oleh orang, diremehkan oleh orang di dunia ini, maka kita bersama dengan dosa, kita bersama dengan kejahatan manusia. Maka ingatlah, kita akan rasa lebih takut lagi, lebih malu lagi. Kalau kat dunia ni kita rasa malu. Contohnya, orang tu nak bertaubat. Dia nak bertaubat, kita lah nak bertaubat. Tiba-tiba kawan kita kata, alah engkau ni macam gini, engkau ni makrok lah, engkau ni macam engkau nak bertaubat. Alah, dia pun remehkan kita, lekehkan kita. Kita pun malu. Ketahuilah bahawa malu di dunia ini, mungkin kita malu dengan 2-3 orang tu. Tapi malu di akhirat, apabila Allah buka dosa kita, Allah buka segala apa yang ada pada kita, kelemahan kita, keaiban kita tadi, dan seluruh makhluk akan nampak. Seluruh makhluk akan nampak. Dia buka, semua nampak. Semua tahu, oh macam gini rupanya. Malu ni. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim AS, salah satu doa dia minta pada Allah, ya Allah, jangan engkau hinakan aku ketika di hari akhirat. Jangan kau hinakan aku ketika di hari akhirat. Jadi dibimbang, kita tahan dosa kita bersama orang yang berdosa sebab kita malu orang tu remehkan kita. Kita bersama masyarakat, bersama dengan masyarakat berbuat dosa sebab kita malu masyarakat cela kita, masyarakat remehkan kita. Maka ingatlah di akhirat nanti kita akan lebih malu lagi. Sebab tu nak gambar kat sini orang yang awam ni, orang yang tidak ada dalam hati dia nak musyahadah pada Allah, nak mencari Allah, nak menyaksikan Allah, nak mengenal Allah. Tak ada dalam hati nak berkenalan dengan sifat Allah, ataupun tauhid af'al Allah, af'al perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, zat Allah. Jadi tak ada terfikir nak musyahadah.
Tak ada fikir nak makrifat, nak kenal Allah. Tetapi yang dipikir hanyalah makhluk. Jadi bila hati kita hanya memandang makhluk saja, mencari makhluk, kita sembahyang pun supaya orang puji kita. Kita baca elok-elok, sembahyang elok, Allahu Akbar, kita sembahyang sebagainya dalam hati kita supaya orang tengok kita. Itu sifat orang awam yang tidak mahu dirinya berkenalan dengan Allah. Maka ini tidak akan, ini perkara yang akan menutup cahaya. Kita dah bincang dah akan menutup cahaya. Jadi sebab itulah kita telah bincang tentang tajuk itu, mana ada orang yang dah duduk dalam tarbiyah lama dah duduk tarbiyah, ikut usrah lah, ikut halaqah lah, kita menghafal Quran lah, kita pergi rehlah lah, riadah lah, pergi ceramah lah, macam-macam kita buat, tetapi kita dapati kita tidak meningkat. Kenapa tidak meningkat? Bukan ilmu mungkin kita makin baca makin banyak, tapi diri kita tak meningkat, amal kita tak meningkat. Amal kita tak meningkat, amal hati kita tak meningkat, amal zahir kita tidak meningkat, semua tak meningkat. Kenapa? Rupanya cahaya Islam tu tertutup dengan nafsu. Nafsu tu menutup cahaya kita. Kita fokus pada makhluk tu menutup cahaya kita. Cahaya tu ditutup, itu cahaya Islam. Jadi ini antara perkara-perkara yang berlaku kepada orang-orang biasa. Jadi sebab tu kita lihat ini, kenapa, apa beza orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan orang awam? Orang awam nak bangun malam tak boleh. Kenapa? Sebab dia tak boleh tahan nafsu dia. Tidur lebih seronok daripada bangun. Kenapa orang awam, apa beza orang yang ditarbiyah dengan orang tidak ditarbiyah? Orang yang ditarbiyah dia sanggup berpuasa, bersusah payah. Orang yang awam tak mau, tak kisah, dia nak makan aja, tak kisah. Dia tidak berzikir. Orang yang tarbiyah nak berzikir, nak baca Quran. Itulah dia kata melawan nafsu. Dan kemudian kita dah bincang bagaimana ada 5 sebab yang menyebabkan terhentinya perjalanan kita punya tarbiyah tadi, dengan 5 perkara yang kita sebut. Yang pertama sekali, kita akan sambunglah insya-Allah, kita akan sambung pada hari ini. Kita telah pun membincangkan tentang Nurul Islam, insya-Allah, dan kemudian hari ini kita akan melihat sedikit tentang Nurul Iman. Jadi tak apa, kita melihat sebab terhentinya cahaya. Sebab terhentinya peningkatan diri kita. Cahaya daripada Allah itu. Kita ada 5 perkara kita dah sebut. Ini antara yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang juga disentuh oleh imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain. Yang pertama digambarkan ialah da'fil himmah, kelemahan himmah. Himmah yang lemah. Tuan-tuan, saya ulang balik ni. Kenapa? Sebab saya rasa ini susah pada kita. Da'ful iman ni, da'fil himmah, anil taraki, kelemahan, keda'ifan himmah kita. Himmah ni apa? Ransangan, motivasi kita, kekuatan, dorongan kita untuk bergerak, untuk meninggalkan ataupun untuk meninggalkan kelemahan atau untuk meningkatkan amalan kita. Jadi kita lihat di sini, apabila keinginan kita lemah untuk meningkatkan diri kita mengenal Allah daripada tauhid af'al kepada tauhid sifat. Kita mengenal perbuatan Allah, kita dah bincang dah apanya perbuatan Allah ini. Kita melihat pokok, kita melihat tumbuh-tumbuhan, kita melihat makhluk, kita melihat qada-qadar kita, banjir, kita tengok banjir contohnya kan. Banjir berlaku di Pahang, di Johor, di Terengganu dan di mana-mana lah. Kita melihat sekarang ni di Kuala Lumpur pun ada banjir juga. Jadi kita lihat banjir, yang pertama sekali kita lihat ini perbuatan Allah. Kalau kita dah mula melihat sesuatu tu, melihat ini perbuatan Allah, maka tu nurul Islam dah mula keluar dah. Tu natijah dia. Natijah dia, kita dah mula boleh mendefinisikan penglihatan kita, pendengaran kita, lidah kita, hati kita, seluruh amalan kita dengan perbuatan Allah, af'al Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan segala apa yang kamu perbuat. Jadi bila kita boleh melihat segala yang ada di hadapan kita, kita terjemahkan dalam bentuk af'al Allah. Ini af'al Allah, af'al Allah, af'al. Man, kita telah melatih diri kita untuk mengenal perbuatan Allah. Ini disebut Nurul Islam. Bila dah ada perkara itu, Nurul Islam. Nurul Islam. Dah bercahaya itu dah mula berkembang. Dia ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya mula dia merasai lazatnya ibadah zahir. Sembahyang ni seronok. Baca Quran seronok sangat. Seronok sangat baca Quran.
Kan? Zikir, seronok sangat zikir. Seronok sangat. Dia seronok melaksanakan amalan-amalan zahir. Kemudian dia dah mula mengikis sifat-sifat dendam dia, dengki dia. Dengan orang lain tengok orang buat jahat ke adik ukhuwah, diganggu, dicabar dan sebagainya. Dia nampak ini adalah perbuatan Allah, maka dia tidak melihat orang tu dan dia marah orang tu. Sebab dia tahu ini keizinan Allah, maka dia tahu orang tu buat atas kehendak Allah. Maka dia marah, mungkin dia marah. Tapi dia tidak dendam, dia tidak dengki. Maka dia sudah mula ada perasaan-perasaan kasih sayang. Maka dia boleh menjadi seorang, mula mengajak orang balik Islam, dakwah. Baru dia boleh mengajak pada dakwah. Dia tengok, dia boleh lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua berkaitan ni. Nurul Islam ni berkaitan dengan mengajak manusia kepada Islam. Menjadi contoh yang baik. Dan kemudian, antara perkara yang menyebabkan kita tidak meningkat, bila kita rasa tak mampu nak buat dah. Cukuplah tu. Kita lemah. Hati kita tidak ada dorongan, kekuatan untuk meningkat. Meningkat ke mana? Meningkat ke tauhid sifat. Mentauhidkan sifat Allah. Iaitu nurul iman. Kita tak nak meningkatkan. Kalau semayang, nak meningkatkan semayang kepada khusyuk. Bukan saja semayang, tetapi semayang yang khusyuk. Baca Quran, bukan saja baca Quran. Baca Quran yang tadabbur, yang menyentuh hati. Hati tersentuh. Maksudnya baca Quran, kita baca menangis. Kenapa? Bila kita baca, hati kita tersentuh. Bila kita berzikir, seronok berzikir. Ada orang seronok berzikir. Dia baca sampai satu kampung dengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir, memang dia seronok. Memang dia seronok. Allah campakkan satu perasaan kelazatan. Berzikir sebagainya. Tetapi, dia tak boleh, dia tak nak meningkatkan. Dia rasa cukup lah tu. Maknanya, dia rasa lemah. Pertama lemah lah. Untuk meningkat ke arah zikir yang lazat tadi, menyebut nama Allah bersama dengan zikir tadi, hati dia merasai sayang pada Allah, merasai ikhlas kerana Allah, merasai harap pada Allah, bertawakal pada hati dia. Hati dia meningkat lagi, perasaan mendekati Allah, itu nurul iman. Jadi yang pertama, kenapa nurul iman ni tak ada? Sebab dia rasa tak larat lah, tak boleh nak pergi. Dia malas. Dengan cara ringkasnya malas, cukup. Macam tu. Kedua ialah dia melihat diri dia sampai puncak. Dah cukup dah. Kita dah bincang, diri dah cukup dah sampai puncak. Dah boleh semayang ni, dah boleh semayang dengan khusyuk. Dia rasalah semayang dia seronok semayang lah. Khusyuk tak lagi, semayang seronok. Maka dia kata dah cukup dah. Dah puncak. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah. Dia telah melihat diri dia itu dan telah sampai pada puncak matlamat dia. Ini pun masalah. Sebab tu kita jangan rasa diri kita serba cukup, serba sempurna. Yang ketiga, terhenti kerana adanya kita rasa senang dengan halawah. Allah dah bagi dah kelazatan, maka kita pun rasa cukuplah, itu dah hebat dah. Memanglah hebat kan, banding orang awam memanglah hebat, tapi sebenarnya kita baru darjah satu, baru tingkatan pertama. Kemudian merasai qanaah dengan duduk di makam itu, kita rasa cukuplah. Orang yang duduk di makam ini, dia dah rasa apa antara perkara yang orang yang dah mula melalui amalan fizikal ni, amalan kita kata halawatul amal zahir kan, kemanisan beramal zahir ni, salah satunya bila kita dah mula istiqamah tu kan, nurul Islam, ni baru nurul Islam lagi, belum nurul iman, baru peringkat nurul Islam. Kalau nurul Islam dan nurul iman lagi tinggilah. Salah satunya Allah akan bagi karamah. Allah akan bagi karamah. Karamah ni tergantung apa yang Allah bagi pada orang lah. Karamah ni apa? Macam-macam karamah ni. Contohnya dia boleh doa dia makbul contohnya. Ada orang nak kacau dia, Allah tolong, depan mata dia Allah tolong, dia nampak Allah tolong. Dia rasa dia dah ada karamah. Dia ada bantuan Allah dah. Ni peringkat amal zahir ni pun Allah dah bagi dah. Allah dah bagi dah. Kita dapat istiqamah dengan amal zahir ni, Allah bagi dah. Sebab tu orang silat ni, jangan salah sangka. Orang silat ni kadang-kadang dia dah beramal, Allah bagi dia keajaiban yang di luar biasa. Mungkin dia boleh mandi
Mandi air panas ke, mandi minyak panas ke kan. Mungkin dia kebal ke. Mungkin tidak mustahil dia tak guna jin. Kan, mungkin dia tak guna jin. Yang guna jin lah kan. Guna jin tu ada benda lain lah, tapi nak sebut sini kan. Yang tak guna jin dia, memang dia boleh silat. Dia mengamalkan amalan zahir. Amalan zahir. Jadi bila ada amalan zahir ini, Allah memberikan ma'unah pada dia, pertolongan pada dia. Dia boleh menghadapi musuh. Contohnya, ataupun ramai manusia ikut dia. Kalau dia seorang ustaz, kalau dia seorang ustaz penceramah, ribu, puluh ribu, ratus ribu ikut dia dengar ceramah. Orang semua terpengaruh dengan ceramah dia, maknanya berkesan. Dia rasa dia dah ada maunah, dah ada ramai pengikut. Ini juga satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kadang-kadang ustaz-ustaz ni bila dah mula terkenal, dah lain dah sikit. Dah lain dah sikit. Ini ujian, ini para duat. Ujian untuk para duat. Jadi begitu kita lihat sini bagaimana dia merasai ramai manusia datang kepadanya, doa dikabulkan. Ini baru peringkat tauhid af'al. Dia rasa dia dah cukup lah. Dia rasa itu dah okey dah. Dia tak nak meningkat lagi. Dia nak proses lagi. Ini pun salah satu sebab terhenti. Kan? Begitu juga yang akhirnya kelima ialah dia terhenti kerana dia tidak ada orang yang membimbing. Orang yang membimbing dia. Dia tak perlu pun. Dia tak rasa dia perlu kepada orang yang membimbing dia. Dia tak rasa perlu kepada pada nasihat orang. Dia rasa dia okey dah. Dia dah ada jawatan tinggi. Mungkin jawatan-jawatan besar dalam kerajaan. Ataupun jawatan besar dalam jamaah, dalam organisasi. Kemudian dia ni pula orang yang berilmu. Dah sampai PhD mungkin. Atau lebih daripada PhD. Syekhul Akbar. Contohnya. Maka dia rasa pula nikmat ibadah. Dia rasa pula dia sembahyang dia rasa seronok. Dia rasa pula hati dia dah tak ada dengki dengan orang, dendam dengan orang, bersih. Dia rasa pula ada pertolongan Allah, doa makbul, pengikutnya ramai. Kan? Maka dia rasa tenang dah, maka aku tak perlu kepada murabbi. Aku tak perlu kepada orang yang boleh bimbing aku. Maka dia pun bersifat sombong. Dia bersifat takbur dengan orang lain. Ini juga satu perkara yang menyebabkan terhentinya nurul Islam. Dia tak sampai kepada nurul iman. Dan bila kita berada dalam keadaan ini, kita lemah nak meningkat, kita seronok dengan keadaan kita, rasa kita dah sampai dah matlamat kita, risalah usrah, risalah taubat, semua kita dah habis, dah khatam dah semua sekali buku-buku kitab-kitab ni, kita dah khatam dah semua perbincangan-perbincangan, kita rasa kita dah puluh tahun duduk dalam tarbiyah, maka kita rasa tak perlu lagi kepada orang, maka mungkin sampai mati kita akan berada di dalam nurul Islam, mungkin. Apa bahaya orang yang berada dalam nurul Islam, tuan-tuan? Bahaya orang yang berada dalam nurul Islam ini ialah kita bimbang dia mati tanpa nurul iman, tanpa mengenal sifat Allah. Tak lengkap lah, tak sempurna. Baik. Jadi kadang-kadang pula kita masuk pada perbincangan hari. Kadang-kadang pula hati itu terhenti ke makam nurul iman. Kadang-kadang hati kita ni terhenti di peringkat nurul iman. Nurul iman yang maknanya, apa maksud nurul iman di sini? Cahaya yang menerangi roh kita, hati kita, iman kita. Maknanya dia bersangkut paut dengan amalan batin. Apa amalan batin? Ikhlas, syukur, sabar, tawakal, ar-raja, al-khawf. Jadi banyak amalan-amalan hati. Amalan hati ni. Jadi nurul iman ialah cahaya yang keluar apabila amalan hati telah hidup. Amalan hati telah hidup. Apabila amalan hati itu dia merasai kekuatan untuk ikhlas, seronok untuk ikhlas, seronok untuk dia sidq, dia berlaku benar. Dan tidak adalah dia bermuka-muka contohnya. Maka nurul iman telah keluar. Tetapi ada orang yang kadang-kadang hatinya itu telah mula ada nurul iman. Dah ada nurul iman. Maknanya dia telah mula mengenali sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenali sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa yang ada pada dia tadi setingkat lagi daripada nurul Islam. Dia dah mula melihat sesuatu, dia akan melihat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya bila dia melihat sesuatu yang ada di hadapannya, maka automatik hati dia, pemikiran dia, perasaan dia kan
cara penilaian dia, automatik dia melihat sesuatu, dia melihat sifat Allah. Dia melihat sifat Allah. Apa maksud melihat sifat Allah itu? Contohnya, dia melihat kudrah Allah, kuasa Allah. Iradah Allah. Ini merupakan kehendak Allah. Dia melihat ilmu Allah, ini adalah ilmu Allah. Dia melihat hayah Allah, hidupnya Allah. Bukan dia melihat hidupnya makhluk saja. Dia melihat hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini lebih mantap lagi. Ini lebih mantap. Maknanya setelah dia meninggalkan sifat-sifat, bukan meninggalkan, meningkat daripada sifat-sifat Nurul Islam. Apa sifat Nurul Islam? Kan, sifat Nurul Islam kita contoh tadi, mula dia dah mula merasai rasa seronok amalan-amalan zahir. Dia mula merasa bahawa setiap satu tu perbuatan Allah. Dia baru nampak ni Allah, Allah. Tapi dia tak nampak sifat lagi. Bila Nurul Iman, dia dah mula boleh kategorikan. Ni sifat Allah, ni sifat Allah, ni sifat Allah, ni sifat Allah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah ni, dia dah mula melihat dalam setiap perkara yang berlaku di hadapan dia. Maka pada ketika itu, dia meningkat kepada Nurul Iman. Dan pada masa itu juga, dia telah ada orang yang Nurul Iman ni, orang yang boleh melihat sesuatu perkara yang berlaku dan dia boleh terus hubungkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kalau kita tengok, katalah dia melihat dia jalan-jalan, dia nampak air banjir. Dia nampak air banjir. Kalau peringkat Nurul Islam, dia nampak, dia nampak ini perbuatan Allah. Allah yang bagi banjir. Allah yang bagi banjir. Ini perbuatan Allah bagi banjir. Itu Nurul Islam. Kalau orang awam nampak banjir, susahnya. Macam mana ni? Basah ni kita macam mana nak ni? Oh, ni balak ni, bencana ni. Contohnya. Ni susah ni. Dia nampak susah. Contohnya tengok banjir kan. Tapi orang yang Nurul Islam nampak ni perbuatan Allah. Banjir ni Allah yang bagi. Dia dah boleh merasai begitulah. Kemudian Nurul Iman, dia nampak banjir ni bukan sahaja ni daripada Allah. Ini kudrah Allah. Ini semua kuasa Allah. So dia merasai kekerdilan dia, kedhaifan dia. Ini merupakan iradah Allah. Ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Dia merasakan bahawa kehendak Allah mengatasi kehendak makhluk. Kita tak nak banjir, tapi Allah bagi banjir. Ini ilmu Allah. Turunnya hujan, banjir, susah, rumah tenggelam, kotor, dihanyut dan sebagainya. Ini ilmu Allah. Ini berdasarkan ilmu Allah. Ilmu Allah ni lebih besar. Tentu ada hikmah yang besar. Al-Alim. Tentulah ada hikmah yang besar. Dia pun rasa diri dia tunduk pada Allah. Makin tunduk. Jadi maknanya, bila dia melihat sesuatu perkara berlaku itu, maka orang yang ada tanda cahaya Nurul Iman telah mula memancar. Dia rasa dalam hati dia akan perkara-perkara tentang sifat Allah tadi. Maka ketika itulah dia meningkat daripada Nurul Islam. Tetapi kadang-kadang perkara ini terhenti. Mai setakat itu saja. Mai setakat sifat-sifat Allah sahaja. Dia melihat sesuatu, dia kata ini sifat Allah. Contohnya qudrah, iradah, ilmu, sama', hayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat, kita kata orang-orang yang mula muhibbin disebut. Jadi Nurul Iman ni tuan-tuan, saya nak cuba gabungkan, nak cuba kita nak tengok istilah yang sesuai. Apa yang ulama kita sebut. Dia kata orang yang ada Nurul Iman, cahaya iman ni, maka mereka adalah orang yang al-muhibbin. Muhibbin orang yang sayang pada Allah. Dah ada sayang ke Allah. Dan Allah sayang pada dia. Allah sayang pada dia, dia sayang pada Allah. Muhibbin. Ini sifat-sifat orang yang sayang pada Allah. Orang yang mula mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang terhenti di situ dan tidak naik kepada tingkatan yang lebih tinggi, disebut Nurul Ihsan. Tingkatan yang lebih tinggi, Nurul Ihsan. Jadi cukup sekadar sifat-sifat sahaja. Dia tidak meningkat dengan sebab-sebab yang sama bagaimana yang disebut pada Nurul Islam tadi. Ada 5 sebab. Jadi kita melihat kenapa kita tidak meningkat daripada Nurul Iman kepada Nurul Ihsan. Kenapa kita tidak meningkat daripada Nurul Iman kepada Nurul Ihsan? Apa maksud Nurul Ihsan itu?
Kan? Apa maksud Nurul Ihsan? Secara ringkaslah kita akan bincang Nurul Ihsan ni sampai waktulah secara ringkasnya, bila kita melihat sesuatu, kita bukan sahaja melihat fi'il, perbuatan Allah. Kita bukan sahaja melihat sifat Allah. Maknanya sifat ni, kita tahu kudrah, iradah, ilmu, hayah tadi tu, sifat-sifat Allah tadi tu, kan? Sifat tu kita rasai. Itu masuk iman. Kita rasai, itu masuk iman. Malahan, kita akan sampai kepada Nurul Ihsan, mana kita dah melihat yang digambarkan asma zat Allah Subhanahu Wa Taala. Digambarkan ulama, kita telah sampai kepada melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bayangkan zat Allah ni macam fizikal, macam benda, macam apa ni, bukan. Ini semua hati, sifat hati. Hati dah boleh menyaksikan, musyahadah zat Allah. Zat Allah Subhanahu. Tapi bukan kita jangan bayangkan melihat dengan melihat mata kasar. Tak boleh, tak nampak. Tetapi kita melihat dengan mata hati zat Allah. Macam mana? Dia lebih lagi daripada fi'il, af'al Allah tadi. Ini Allah izin, Allah jadikan, Allah fikir, macam gitu je. Sekarang ni kita mungkin baru peringkat af'al. Insya-Allah kita sebut. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, itu baru peringkat af'al. Lidah kita baru cakap, hati kita tak rasa. Bila hati kita rasa, ini sifat Allah. Allah Maha Penyayang. Ini sifat kasih sayang Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini Allah sayang, Allah bagi rahmat pada kita, kita rasa rahmat Allah, kita rasa. Ini kudrah Allah, ini kuasa Allah. Kita rasa ini iradah Allah. Kita merasai sifat-sifat Allah. Rasa, bukan tahu, rasa. Hati kita rasa ni. Hati kita rasa, itu nurul iman. Tuan-tuan, nurul iman ni siapa nurul iman ni? Nurul iman ni sebenarnya, kalau kita dah sampai peringkat betul-betul kita tarbiyah diri kita, mendidik diri kita di akhir zaman, terutama yang payah ni, yang susah ni, dengan nurul iman, maknanya kita dah sampai peringkat apa yang digambarkan sebagai awliya Allah. Orang yang menjadi waliullah. Orang yang menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menjadi awliya Allah, orang yang membantu agama Allah, orang yang dan dekat dengan Allah tadi, la khawfun alaihim, dalam hati mereka tak takut dah. Wa la hum yahzanun, dalam hati dia tidak sedih. Ini nurul iman. Dalam hatinya tak sedih dah. Kehilangan sesuatu, tak sedih dah. Dalam hatinya tak takut dah. Tak bimbang lah. Ni nak berlaku big reset, nak berlaku sekian. Macam mana kita ni, ekonomi kita ni jatuh, macam mana kita kena kepung, kita apa. Hati la khaufun alaihim. Dia tak takut dah. Walahum yahzanun. Dan juga dia tidak ada kesedihan. Inna awliya Allah. Siapa dia? Inilah mereka yang digelar allazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hakikatnya, wahai orang-orang yang mempunyai cahaya iman. Jadi sebab tu hari ni kita boleh tak melaksanakan apa yang Allah perintah bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, kita boleh buat. Tapi sekadar syariat dia, sekadar kita kata kita buat tapi tidak sempurna. Contoh, yang Allah kata ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kan? Kita bertakwa tak boleh juga takwa. Tapi takwa sekadar fizikal aja. Tutup tunduk mata, kita belum rasa lagi. Sebab tu kata Syekh Qutb rahimahullah dalam kitab Fi Zilal Quran, dalam tafsir ni Fi Zilal Quran, kata apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, berfirman ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wahai orang beriman, maka hati dia terasa terpanggil. Hati dia merasa terpanggil. Tapi kita rasa terpanggil tak? Kita tak rasa terpanggil lagi. Sebab kita baru nurul Islam. Tak sampai, tak rasa. Kita tak melihat lagi sifat Allah. Maknanya nak bandingkan kat sini bahawa mengenal Allah dengan af'al ni, mengenal Allah dengan sifat ni berbeza. Sehingga kan bila digambarkan, disebut, dipanggil dengan kalimah wahai orang-orang yang beriman.
Allah panggil, Allah sebut dalam Quran, Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Kan? Jadi orang yang boleh ada perasaan iman, ada nurul iman tadi, dia akan terasa apa lepas tu? Apa lepas tu? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang boleh membebaskan kamu, melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Oh, orang beriman tu terpanggil. Apa dia ya Allah? Apa dia ya Allah? Dia rasa bahawa ini panggilan Allah. Allah mengajak supaya keluar daripada azab yang pedih. Kita baca tak? Kita baca juga. Tapi kita tak sampai peringkat merasai keimanan tadi. Sifat-sifat Allah tak rasa lagi. Kita tak proses lagi. Jadi kita baca, kita tahu. Apa dia? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah kata apa? Mahukah aku tunjukkan pada kamu orang beriman perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billah, kamu berimanlah dengan Allah. Maka dia pun rasa lebih sayang dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Tu'minuna billah itu, beriman dengan Allah itu bukan hanya sekadar iman, tetapi dia boleh mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digambarkan sebagai kemanisan yang digambarkan oleh para ulama kita. Sebelum ini menggambarkan, saya sebut bagaimana kemanisan seorang yang mengenal Allah. Tu'minuna billah, kemudian beriman dengan wa rasulih, dengan rasul dia. Sayang pada Rasulullah SAW. Sayang pada Rasulullah SAW. Sayang sangat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang digambarkan satu pertemuan antara sahabat-sahabat, datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang Rasulullah panggil, sampailah duduk depan Nabi. Duduk depan Nabi, maka Sayyidina Umar pun kata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkaulah orang yang aku paling sayang sekali, lebih daripada segala-galanya, kecuali diri aku. Kecuali diri aku. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Umar, sekiranya engkau sayang, engkau tidak sayang kepada aku lebih daripada dirimu, tak sempurna iman. Kurang lebih macam itulah. Maka Sayyidina Umar pun diam, berfikir, kemudian, ya Rasulullah, sungguh, rupa-rupanya sungguh dalam hati aku ni, aku sayang pada engkau lebih daripada diri aku sendiri. Sebab apa? Kalau ada apa berlaku, dia akan mempertahankan Rasulullah SAW. Dia sanggup mati kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau Rasulullah SAW telah wafat, dia akan memperjuangkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan segala dakwah, tarbiyah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar. Maksudnya maksud sayang kepada Rasul ni bukan kata sayang Nabi, sayang nyanyi tu, bukan. Bukan kata sayang Rasulullah kita selawat banyak-banyak. Baguslah sayang Rasulullah, tapi maksud sayang ni maknanya sampai lebih daripada diri sendiri. Kalau kita sekadar selawat, kita berselawat, berharban, selawat sebagainya, itu baru sekadar lidah cakap sayang. Tak. Perbuatannya dalam hadis ini bagaimana digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sungguh rupanya benar hati aku ni sayang pada engkau lebih daripada diri aku. Maksudnya apa? Kalaulah ada satu berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan pertahankan Rasul sampai dia mati, dia pertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah wafat, dia akan teruskan perjuangan Rasulullah. Dia akan sampaikan dakwahnya, dia akan sampaikan tarbiyah Rasul, didik umat, dia akan memimpin umat berjuang sehinggalah dia mati bersama-sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud aku lebih sayang padamu ya Rasulullah lebih daripada diri aku sendiri. Ni orang yang telah diproses hatinya sampai peringkat nurul iman telah keluar. Nurul, dia merasai sayang pada Rasulullah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman pada Allah, nak sampai peringkat ihsan, beriman kepada Rasulullah SAW sampai peringkat ihsan, dan kemudian berjihad pada jalan Allah. Ini 3 benda, tuan-tuan, yang akan selamatkan kita. 3 benda ini. Yang pertama sekali, beriman pada Allah. Yang kedua, beriman pada Rasulullah SAW. Yang ketiga, berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surah As-Saff.
maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu, Allah akan bersihkan diri kamu, Allah akan masukkan kamu di dalam kategori orang-orang yang beruntung dalam syurganya dengan redanya. Jadi orang-orang yang nurul iman ialah orang-orang yang telah sampai peringkat dia bukan sahaja mentauhidkan Allah, dia bukan sahaja mencari redha Allah, bukan sahaja dia kenal perbuatan Allah, af'al Allah, bukan sahaja dia kenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia berjuang. Dia berjuang perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada kalanya nurul iman ini tidak meningkat dengan 5 perkara yang saya sebutkan tadi dan saya sebutkan semalam, kemarin. Apa dia? Yang pertama, himmah yang lemah. Kita dah sampai ke peringkat nurul iman, maknanya kita dah sampai kepada peringkat orang yang berjuang pada jalan Allah. Maknanya dah rasa nikmat, satu, dah rasa nikmat ibadah zahir. Dah rasa nikmat ibadah batin, amalan hati. Dah selamat daripada dengki, dendam dengan orang lain. Sehingga kita boleh sayang ke orang, kita boleh berdakwah pada orang, kita boleh maafkan seseorang. Dan kemudian kita dah selamat daripada kita telah diberikan karamah dan ma'unah, tapi kita tidak tertipu dengan ujian karamah ma'unah, kita terus juga meningkat. Kemudian kita telah selamat, kita telah mula mengenal af'al Allah, sifat Allah. Kenal sifat Allah, Allah ni kudrah Allah, iradah Allah. Ada 20 sifat tu kalau kita belajar 20 sifat kan, yang wajib, yang mustahil kita belajar kalau kita tengok balik, ataupun sifat-sifat Allah yang kita belajar daripada tauhid rububiyah uluhiyah. Terpulanglah kaedah mana kita nak belajar. Saya sebut ni bagaimana kita mengenal sifat Allah, dan kemudian selepas itu kita mula selamat daripada ujub, riak, selamat daripada berpegang kepada selain daripada Allah SWT, bergantung kepada selain daripada Allah sebagainya. Maka tiba-tiba kita rasa malas. Himmah kita lemah. Himmah yang lemah itu akan membataskan peningkatan kita. Dan kemudian yang kedua, kita rasa kita dah sampai puncak dah. Oh, dah ada karamah dah. Apa karamah dia? Macam-macam karamah. Nurul iman ni macam-macam karamah dah. Macam-macam karamah dah. Nak tunjukkan kita ni sebenarnya jauh lagi daripada nurul iman. Nurul Islam pun dah ada karamah, tuan-tuan. Nurul Islam pun dah ada karamah. Apa antara karamah Nurul Islam yang besar? Kita boleh konsisten dalam amalan zahir. Istiqamah dalam amalan zahir. Itu antara karamah. Karamah yang paling penting sekali bukanlah karamah kita boleh kebal. Kita boleh terbang, jalan atas air. Kita boleh pergi satu tempat dengan satu kalimah sahaja. Tapi karamah yang paling besar ialah kita boleh istiqamah dengan amalan. Orang yang nurul Islam, bila Allah dah bagi kekuatan untuk istiqamah dengan amalan zahir, dia rasa lazat dengan amalan zahir. Dia dah boleh sembahyang berjemaah setiap waktu. Dia dah boleh zikir setiap saat. Dia dah mula ada doa yang mustajab. Jadi, dia rasa diri dia dah sampai puncak. Dia tak meningkat dah. Jadi, dia kena meningkatkan lagi. Nurul iman pula. Dan kita boleh lebih tinggi lagi daripada tadi tu. Maka tiba-tiba, dia rasa dah cukup dah. Jadi kita merasa cukup ni akan menghentikan kita daripada meningkat. Kita rasa kita cuba tu, orang ni, orang yang duduk tarbiyah ni, sentiasa tawaduk. Sentiasa rendah diri untuk mendapatkan nasihat. Walaupun nasihat tu dia dah tahu. Dia dah tahu dah, benda ni dah mungkin dah 10 kali dengar dalam penyampaian naqib dia, ataupun murabbi dia, ataupun kita kata orang-orang yang ada di depan dia. Penyampaian tu mungkin dah banyak kali, tapi tetap dia rasa diri dia perlu lagi menghayati, perlu lagi meningkati, perlu lagi menghalusi. Contoh, orang yang telah ada sampai peringkat nurul iman ni, dia khusyuk dalam solat. Dia khusyuk dalam solat. Maka khusyuk dalam solat ni, sebenarnya khusyuk ni perlu dihalusi lagi. Dihalusi lagi. Ini tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita ingat kita dah okey dah. Kita tak nak meningkatkan lagi sembahyang kita tu. Kita kata dah okey dah. Rupanya kita nak kena halusi lagi. Zikir kita, contoh. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang Allah SWT anugerahkan nurul Islam, dia sebut la ilaha illallah. Dengan orang yang tak ada, orang awam, tak sama. Orang yang sebut la ilaha illallah tu, dia dah rasa lazat seronok dengan zikir tadi. Zikir tadi. Orang yang ada nurul iman, dia rasa dengan perasaan dia. Meningkat dia, perasaan dia rasa. Tadi seronok. Dia boleh istiqamah, kemudian perasaan dia pula. Jadi kita lihat apabila
Allah SWT telah memberikan perkara itu dan kita rasa itu dah puncak, itulah rayah kita dalam amalan kita, maka kita terhenti. Begitu juga kita telah mula senang dengan ataupun rasa lazat dengan ibadah-ibadah batin. Allah dah bagi dah seronok dengan sembahyang khusyuk, kita rasa khusyuk tu dah cukup dah. Dah khusyuk dah ni. Kan? Kita sembahyang, tiba-tiba rumah runtuh. Tiba-tiba gempa bumi. Orang semua dah lari dah. Kita sembahyang, tak perasan gempa bumi. Seronoknya sembahyang, khusyuknya sembahyang, sampai tak perasan ada gempa bumi. Kita sembahyang terus. Allahu Akbar. Maknanya dah seronoklah sembahyang kan dengan khusyuk. Rupanya khusyuk yang kita boleh rasa seronok tu pun sebenarnya perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan lagi. Taubat kita. Taubat kita contohnya. Kita dah bertaubat. Kita akan bincang tajuk taubat nanti. Kita dah bertaubat. Tiba-tiba kita rasa masih lagi teringat dengan dosa kita. Masih lagi rasa seronok dengan dosa kita. Dah bertaubat tapi masih rasa seronok dengan dosa kita. Itu maknanya belum sempurna taubatnya. Itu potensi untuk mengulang ada. Mengulang dosa ada. Jadi kita tingkatkan lagi sampai kita tingkat taubat sampai betul-betul kita menyesal. Kita rasa tak seronok. Dosa ni rasa tak seronok. Dah rasa tak seronok. Dah menyesal. Masih lagi kita kena tingkatkan lagi taubat tu. Sehingga kita rasa kan bahawa kita ni, taubat kita ni masih belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita terus lagi bertaubat. Sebab kita tak tahu. Adakah Allah terima tak terima taubat. Kita terus lagi taubat. Terus lagi. Maksudnya menghalusi taubat. Mempertingkatkan taubat. Sampailah satu peringkat kita boleh benar-benar kita kata mencapai insan kamil tapi susahlah nak sampai kat situ. Baik. Jadi apabila kita merasa diri kita telah sampai kepada halawatul ibadah yang batin, maka pada ketika itulah kita puas hati, maka dia tidak akan meningkat. Begitu juga yang keempat, qanaah. Kita rasa diri kita dah cukup dah. Dah puas dengan apa yang ada. Kemudian yang kelima, kita sudah ada sesuatu karamah, dah ada kelebihan sebagainya, maka kita dah tak perlu orang dah. Kita rasa kita dah tak perlu kepada murabbi. Kita rasa kita dah tak perlu kepada seseorang yang boleh membimbing kita. Kita rasa kita dah terror, dah hebat dah. Maka itu juga akan menghalang. Ya, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut kat sini, bagaimana apabila kita ada 5 perkara yang digambarkan yang boleh merencatkan peningkatan kita dalam tarbiyah, peningkatan nurul Islam kepada nurul iman, kepada nurul ihsan. Maka sekiranya ada perkara-perkara itu, maka kita mungkin dah sampai kepada nurul iman, dah sampai kepada peringkat iman, tetapi kita tidak sampai kepada peringkat ihsan. Tak sampai lagi kepada peringkat ihsan. Sehingga apakah maksud ihsan? Nurul ihsan ini, kita telah bukan sahaja mentauhidkan af'al Allah, nurul Islam, mentauhidkan sifat Allah, nurul iman, mentauhidkan zat Allah ataupun asma Allah wa zat Allah, zatullah, mentauhidkan zat Allah, itu nurul ihsan. Jadi kita takkan sampai kepada nurul ihsan. Jadi kita lihat di sini, saya cuba simpulkan sikit beberapa perkara untuk sebagai nota kita. Yang pertama sekali, manusia awam, iaitu masih lagi ibadah rasa beban, sifat-sifat dia. Masih lagi ibadah rasa beban, dia suka dipuji orang, dia masih dikuasai oleh nafsu. Apa maksud nafsu? Dia mencari kesenangan diri dia dan tujuannya lah makhluk. Tujuannya makhluk. Jadi nurul orang awam ini, dia tidak ada cahaya yang menutupi dia. Jadi orang awam dia boleh ibadah, dia puasa, dia sebagainya, tapi hakikatnya cahaya tu masih tidak keluar lagi. Cahaya tu masih tak. Dia kena buang nafsu dia. Jadi kita ni, peringkat kita ni orang awam ni. Kita orang awam lagi ni. Kita ingat kita dah jadi nurul iman dah. Kita ingat kita jadi pejuang lah. Sebab tu saya nak sebut sini tuan-tuan, saya perhatikan kadang-kadang kawan-kawan kita lah, sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang kita ingat kita ni dah nurul iman dah peringkat awliya Allah. Kita ni da'i. Kita rasa kita dah da'i dah. Kita rasa kita dah mujahid dah. Sedangkan kita cahaya Islam pun tak keluar lagi. Islam pun tak keluar lagi. Kita masih tak kenal Allah. Sebab tu kita dalam tarbiyah kita tak meningkat.
pencapaian kita paras tu je. Kan? Kita tak boleh nak kita boleh maintenance aja. Maintenance kita boleh maintain. Kita tak meningkat. Kenapa tak meningkat? Cahaya tu tertutup. Cahaya tu tertutup. Jadi sebab itu disebut sini, selagi cahaya Islam tidak bersinar, maka selagi itu kita tidak boleh meningkat kepada nurul Islam. Maknanya itu adalah hanya peringkat orang biasa. Orang awam yang tidak ada niat pun untuk mengenal Allah. Yang kedua ialah nurul Islam. Nurul Islam. Saya bacakan sikitlah sifat-sifat orang awam supaya kita boleh elak. Supaya kita elak. Yang pertama sekali, orang awam ni antaranya ibadah rasa beban. Bila orang puji kita, kita rasa semangat. Kita semangat sebab orang puji kita. Orang puji kita sebab kita masih lagi melihat pujian orang. Kita masih menunggu orang puji kita. Terima kasih kat kita. Kemudian kesenanganlah yang menjadi matlamat kita. Nak dapat senang aja. Satu nak senang, tak fikir pun nak bersusah payah. Tak fikir pun nak berkorban. Tak fikir pun nak beribadah, bermujahadah kepada Allah. Senang, itulah yang digambarkan dia. Kemudian hatinya buta. Basirah dia tertutup. Tak nampak, ni orang awam. Rajin bila dipuji, mundur bila dicela. Bila orang cela dia, dia mundur. Itu orang awam. Kanak-kanak boleh lah. Kalau orang tua-tua jangan macam itu kan. Dan bahaya mati tidak boleh bawa iman ataupun Islam. Orang awam. Kalau mati, kita bimbang, dia tak boleh bawa. Boleh anugerah Allah, tapi kita tak tahu bagaimana. Tapi orang yang nurul Islam, insya-Allah diberikan kepada kita cahaya Islam, kita mula berakal, boleh berfikir. Kita mula berfikir dan mula berzikir. Berfikir apa? Kita melihat af'al Allah. Kita mula melihat, mentauhidkan af'al Allah dalam kehidupan kita. Dan nurul Islam inilah digambarkan sebagai ashabul yamin. Ashabul yamin. InsyaAllah orang yang telah sampai peringkat nurul Islam, yang telah mentauhidkan Allah, yang telah melaksanakan amalan-amalan tadi, lazat dengan amalan-amalan yang zahir, istiqamah dengan amalan zahir, meninggalkan maksiat dan dosa, maka inilah disebut ashabul yamin. Ini golongan kanan. Kemudian lepas daripada nurul Islam, sekiranya meningkat lagi, dia akan pergi kepada nurul iman. Nurul iman dah digambarkan sebagai waliullah, orang yang berjuang perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada ujub riak. Ataupun selamat daripada berpegang daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nurul iman, amalan zahirnya dah selesai, amalan hati dia dah mula nak selesai. Dia proses perlahan-lahan. Jadi nurul iman ini adalah aulia Allah. Orang yang mendekati al-mukarrabun ataupun al-mukarrabin. Jadi golongan nurul iman ini adalah golongan al-mukarrabin ataupun orang yang mendekati, memproses diri dia untuk menuju kepada al-mukarrabin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nurul ihsan, orang-orang yang telah sampai kepada peringkat bukan sahaja mentauhidkan perbuatan Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan juga nama Allah, mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nurul ihsan inilah yang digambarkan orang-orang yang telah wasilin. Orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau golongan nurul iman, orang yang al-mukarrabin, orang ataupun al-mukarrabun, ataupun kita lebih sebut al-mukarrabin lah, dan kemudian golongan orang-orang ihsan ialah golongan al-wasilin, orang yang sampai pada Allah. Jadi ini terlalu sedikit. Tetapi kita nak sebut sini, maknanya apakah sebab-sebab yang menyebabkan kita terhenti daripada mendapat cahaya tadi? Yang pertama sebab malas kita. Kita rasa himmah kita rendah. Kemudian kedua, kita rasa kita dah sampai kepada puncak. Kita dah okey dah, kita dah ahli syurga dah. Aku dah ada nurul Islam, dah ahli syurga. Belum tahu tuan-tuan, Allah boleh cabut anytime. Kemudian kita telah merasakan bahawa diri kita ini rasa senang. Kita rasa seronok dengan diri kita. Kita rasa senang. Kita baik sangka dengan diri kita lah. Baik sangka dengan nafsu kita. Itu juga menyebabkan kita terhenti. Yang keempat, kita puas, qanaah dengan amalan kita. Kita rasa dah okey, amalan kita dah cukup dah ni, puas. Dan yang kelima ialah apabila kita tidak ada pembimbing. Tidak ada murabbi. Tidak ada orang yang boleh nak menasihati kita. Tidak ada orang yang boleh nak bersama-sama melengkapi kita, untuk kita meningkat dengan lebih lagi, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang kita cuba huraikan. Saya minta maaf andai kata apa yang cuba saya sampaikan ini tidak ada kesampaian ataupun kurang mendapat
kefahaman. Jadi mudah-mudahan kita doakan tuan-tuan, puan-puan, kita doakan kita menjadi orang yang sentiasa dalam keadaan meningkatkan diri kita sehingga benar-benar kita mencapai kepada nurul Islam, nurul iman, sampai peringkat nurul ihsan. Kita minta pada Allah, sebab itu semua merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada hari ini. Orang-orang yang ada nurul Islam pun dah besar dah tinggi dah. Kalau tahap sekarang ni nurul Islam ni pun dah besar dah. Nurul iman lagilah, nurul ihsan lagilah. Jadi kita nak cuba proses diri kita, jangan sampai diri kita berpuas hati dengan apa yang ada pada kita. Kita kena rasa bahawa kita sentiasa perlu islah diri kita, perlu islah diri kita. Dan tuan-tuan, saya nak sebut di sini, untuk membantu kita mengislah diri kita, maka kaedahnya ialah kita juga kena dakwah pada orang lain. And aslih nafsaka wad'u ghairaka. Kita baiki diri kita dan kita seru orang lain, ajak pada Allah. Bila kita ajak pada Allah, anak-anak kita dah mula melihat dengan kacamata iman, nak ajak dia orang pada Allah, suami kita, isteri kita, kita melihat jiran kita, keluarga kita, melihat masyarakat, kita mula nak mengajak mereka kepada Allah, maka itu akan menyempurnakan, membantu kita nak proses diri kita. Jangan kita fikir beramal seorang-seorang je. Jangan kita fikir nak selamat seorang-seorang. Kita fikir juga pada umat. Bila kita mula berfikir tentang umat, dakwah, mula mentarbiah umat, sama-sama lah orang yang bersama kita tu, sama-sama tingkat meningkat antara satu sama lain, insya-Allah Allah akan menyempurnakan cahayanya pada kita. Allah akan menyempurnakan cahayanya pada kita. Kalau kita masih lagi berfikir tentang diri kita, maka kita akan susah nak meningkat ni susah. Tapi kita boleh tolong orang, Allah akan tolong kita. Ini rahsia dia, ini kekuatan. Sebab tu kita kena fikir macam mana nak menolong orang lain, macam mana cara nak bantu orang lain. Inilah tuan-tuan, rahsia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membantu Rasulullah SAW, membantu sahabat-sahabat. Kenapa bantu sahabat-sahabat? Kerana dia orang ni memang sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain, bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi sentiasa lengkap melengkapi, takmil wal istikmal, istilah dia, lengkap melengkapi. Orang ni kurang ni kita tolong. Tapi dan inilah yang membawa rahmat. Di akhir zaman kita macam gitu tuan-tuan, kita kena membentuk ukhuwah. Pada hari ini saya nak mengajak tuan-tuan juga, insya-Allah. Saya macam mana saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, saya bercadang akan cuba menyusun beberapa database daripada kalangan kita lah, sama-sama kita ni. Siapa yang berminat, saya minta nanti kita akan ada satu borang, saya akan uploadkan borang ke bagaimana, ataupun tuan-tuan masuk dalam grup Telegram. Sebabnya tu apa tuan-tuan? Sebab kemungkinan besar kita tak tahu berapa lama kita boleh bersiaran di FB, berapa lama kita boleh bersiaran di YouTube. Saya tak tahu. Jadi untuk lebih tersusun, maka kita akan telah pun bentuk satu grup Telegram. Jadi kita masuk dalam grup tu, dan kemudian daripada grup tu saya akan bagi satu borang. Jadi tuan-tuan isi lah, siapa yang berminat isi. Kemudian daripada tu kita akan kumpulkan untuk kita sama-sama satukan. Contohnya kita macam ni, kita tak berjumpa. Mungkin walaupun duduk di Kuala Lumpur, seorang di Ampang, seorang di Balakong, seorang di Ceras, kan. Jadi kita tak kenal antara satu sama lain. Jadi bila kita dah kumpulkan dengan platform yang kita nak buat ni, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersama-sama, lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan nanti isilah borang dalam Telegram, grup Telegram tu yang saya bentuk tu, isi borang. Kemudian lepas tu kita akan cuba susun program-program untuk meningkatkan cahaya-cahaya yang kita maksudkan ni. Dia bukan tujuan apa pun, tujuan nak baiki diri kita, untuk tarbiah diri kita, untuk membentuk diri kita supaya kita ni mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah bila kita dah ada yang itu, baru kita boleh susun pergerakan macam mana nak tolong-menolong, macam mana kita nak memperkuatkan diri kita, macam mana nak selamatkan diri kita daripada Dajjal. Saya minta seminit tuan-tuan, seminit dua. Saya nak sebut sini, insya-Allah saya akan buat satu kuliah malam ni ataupun malam besok. Malam ni atau malam besok. Kalau malam ni tak sempat, malam besok. Sebab saya ada banyak benda nak kena buat hari ni. Kalau tak sempat malam ni, saya akan bincangkan tajuknya yang digambarkan oleh World Economic Forum, Big Reset. Saya akan bincang tajuk Big Reset.
Dan apa maksud big reset dalam konteks kan akhir zaman. Dan nak sebut kat sini tuan-tuan, secara ringkasnya amat menakutkan. Amat menakutkan. Kita tidak boleh survive. Kita tidak boleh selamat sekiranya kita seorang-seorang. Tak boleh. Kita tak boleh selamat sekiranya kita seorang-seorang. Ini confirm tuan-tuan, insya-Allah, kecuali mereka yang Allah tolong, yang Allah bantu, yang Allah beri rahmat. Tapi nak sebut sini kan, secara jama'inya kan, mereka merancang secara jama'i. Mereka namanya musuh Islam. Kan, Yahudi lah, kita kata Zionis lah, Illuminati lah, Freemason lah, semua-semualah kita kata musuh-musuh ni. Dajjal ni, tentera Dajjal ni, mereka merancang secara berorganisasi, secara berjamaah, secara bersama-sama. Tiba-tiba kita seorang-seorang, maka kita pasti akan kalah. Saya bagi satu contoh. Mereka merancang climate change. Climate change apa? Perubahan cuaca. Kita dah nampak ni, kat Malaysia pun dah mula berlaku. Kan? Tak pernah banjir, tak pernah ni kan. Jadi bila mereka merancang itu, berapa lama kita boleh survive? Berapa banyak kita boleh simpan barang-barang makanan? Kalau katakan terperangkap, ada satu tempat tu, contohnya terperangkap, tak boleh keluar, tak boleh masuk. Air dah keliling dah, dia je kat situ kan. Contoh. Jadi, kita lihat, kita tak boleh survive kecuali secara jama'i, bersama-sama. Bersama-sama. Macam ni saya sebut pada kuliah Ahad yang lepas, kan. Salah satunya akan menyebabkan jenayah meningkat, kadar jenayah meningkat. Bila kadar jenayah meningkat, siapa yang nak tolong menolong antara kita sama kita? Sebab tu kita perlukan kepada sahabat-sahabat tarbawi. Sahabat-sahabat yang boleh mendidik kita. Yang boleh sama-sama dakwah dan berdakwah antara satu sama lain. Sama-sama tolong menolong, ta'awun antara satu sama lain. Sebab tu kita kena bentuk jaringan ini. Kita kena bentuk. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan tajuk ini. Tapi nak sebut sini, insya-Allah saya minta tuan-tuan, kalau siapa yang ni mungkin boleh message kat saya ataupun message kat kita kata FB yang ada, untuk kita dapatkan. Saya akan bagi dia punya link tu, masuk Telegram. Siapa yang belum upload lagi application Telegram, upload. Jadi kita akan activatekan grup Telegram tu dengan lebih intensif lagi, insya-Allah. Dan kemudian kita akan perkenalkan siapa yang nak sama-sama ni. Kita ta'aruf antara satu sama lain, insya-Allah. Mudah-mudahan daripada situ kita akan dapat kekuatan antara satu sama lain, insya-Allah. Itulah insya-Allah tuan-tuan. Tak maaf apa yang saya sampaikan mungkin tak ada kekuatan atau tak ada kefahaman yang jelas. Saya minta maaf dan mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik, fasik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشئا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya Allah,
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah, la ilaha illa anta. Anta Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta disebar-sebarkan insya-Allah.